Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam topik yang baru iaitu topik yang kelima, topik perdagangan antarabangsa dan keuangan antarabangsa. Okey, kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan perdagangan antarabangsa. Iaitu aktiviti membeli dan menjual barang dan perkhidmatan antara sesebuah negara dengan negara yang lain. Aktiviti tersebut adalah dikenali sebagai ekspor, import dan intriport. Ekspor adalah jual, import adalah beli, intriport adalah beli dan jual kembali. Okey, seterusnya kita lihat faktor-faktor yang mewujudkan perdagangan antarabangsa. Okey, faktor yang pertama adalah anugerah faktor iaitu alam semula jadi, cuaca dan penduduk. Okey, contohnya negara yang kaya dengan sumber atau faktor tertentu, katakanlah negara Arab Saudi kaya dengan petroleum. Malaysia merupakan pengeluar minyak kelapa sawit utama disebabkan iklim yang sesuai dengan tanah yang subur. Okey, negara China yang mempunyai bilangan penduduk paling ramai di dunia memfokuskan pada pengeluaran barang yang berintensifkan buruh. Okey, faktor yang seterusnya adalah cita rasa. Okey, cita rasa atau kegemaran penduduk terhadap satu barangan berbeza antara negara dan mewujudkan corak penggunaan yang berlainan. Walaupun setiap negara mempunyai faktor pengeluaran yang sama. Sebagai contoh, cita rasa rakyat Malaysia yang menggemari kereta buatan Jepun seperti Toyota dan Honda menyebabkan Malaysia masih mengimport kereta dari negara tersebut walaupun Malaysia mampu mengeluarkan kereta sendiri. Okey, itu cita rasa. Kemudian tingkat teknologi. Okey, contoh Amerika Syarikat mampu keluarkan kapal terbang kerana ia memiliki teknologi yang tinggi. Okey. Kemudian Amerika Syarikat mengeksport ke negara yang lain. Okey. Kemudian kemahiran buruh atau perbezaan kemahiran buruh. Perbezaan kemahiran penduduk atau buruh antara negara mempengaruhi corak kegiatan ekonomi dan jenis barang yang dihasilkan. Contoh, katakan negara Malaysia, China, New Zealand, Thailand ataupun Australia mempunyai kemahiran dalam sektor pertanian, maka akan mengutamakan pengeluaran hasil pertanian. Sebaliknya, bagi penduduk Jepun, Amerika Syarikat, Jerman berkemahiran dalam sektor pembuatan, akan mengutamakan pengeluaran barang siap. Jadi, faktor-faktor tersebutlah yang mewujudkan perdagangan antarabangsa. Okey, kita lihat tajuk yang seterusnya di bawah tajuk perdagangan antarabangsa adalah faedah atau kepentingan perdagangan antarabangsa. Okey, kita lihat apa faedah daripada pengkhususan dalam pengeluaran. Okey, yang pertama kita lihat memperolehi barang yang tidak dapat dihasilkan dalam negara. Okey, sebagai contoh katakan Jepun mengimport petroleum, gas asli dan minyak kelapa sawit dari Malaysia. Okey, manakala Malaysia pula mengimport kapal terbang Boeing daripada Amerika Syarikat. Okey. Kemudian yang kedua faedahnya adalah meluaskan pasaran. Jadi perdagangan antarabangsa membolehkan sesebuah negara meningkatkan pengeluaran sesuatu barang bagi memenuhi keperluan tempatan dan ekspor. Jadi, perluasan pasaran barang meningkatkan keuntungan pengeluaran dan pendapatan negara serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Okey, yang ketiga adalah menggalakkan penggunaan teknologi. Okey, perdagangan antarabangsa membolehkan sebuah negara berkongsi pengetahuan dan kepakaran teknologi dengan negara lain. Okey, penggunaan teknologi moden dapat meningkatkan kecekapan dan daya pengeluaran serta mengurangkan kos pengeluaran. Okey,
Contohnya, penggunaan teknologi dari Jepun membolehkan Malaysia mengeluarkan barang elektronik dan kereta yang lebih berkualiti. Okey, seterusnya faedah ataupun kepentingan perdagangan antarabangsa adalah menggalakkan pelaburan. Okey, perdagangan antarabangsa akan menggalakkan kemasukan pelaburan langsung dari negara lain. Okey ya. Kesannya industri sedia ada dapat berkembang dan industri baru dapat diwujudkan. Perkembangan industri baru akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan mengurangkan kadar pengangguran. Okey, kemudian seterusnya akan menggalakkan pembangunan industri. Okey. Dan seterusnya, keharmonian antarabangsa juga dapat dibentuk melalui hubungan dagangan. Okey, perdagangan antarabangsa dapat mewujudkan hubungan yang lebih erat antara negara rakan dagang melalui kerjasama ekonomi dalam pelbagai sektor. Okey, dan yang terakhir adalah memperolehi barang pada harga yang lebih murah. Okey, perdagangan antarabangsa menggalakkan pengkhususan, iaitu setiap negara akan khusus dalam pengeluaran barang yang dapat dihasilkan dengan lebih cekap. Kesannya, kos pengeluaran menurun dan negara pengimport dapat memperolehi barang pada harga yang lebih murah. Okey, itu adalah kesan atau faedah akibat daripada perdagangan antarabangsa. Okey, sampai setakat itu penerangan cikgu. Sekian, terima kasih. Sampai kita jumpa lagi.